Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So this video kamu akan tengok dalam YouTube lah, sebab cikgu faham juga data kamu macam mana kan. Okay, so untuk video ini kita officially masuk bab 5, iaitu bab perwarisan. Yang mana dalam bab perwarisan ini kita hanya ada 3 subtopik sahaja, iaitu mensintesis konsep perwarisan berdasarkan eksperimen Mendel. Kedua, memahami apa itu perwarisan, dan ketiga, memahami gen dan kromosom. Okay, so by meaning kamu mungkin akan dapat video dalam around 4 until 5 lah. 2, 3, 4, 5 lah, like that. Okay, alright. So dalam bab ini kamu akan banyak jumpa perkataan inilah: alel, autosom, baka hybrid, baka tulen, dominant phenotype, apa lagi, genotip, heterozygot, homozygot, karyotyp dan sebagainya. So bab ini dia bukan macam bab lepas. Bab lepas kamu lebih tentang hormon kan, hormon-hormon baru, tapi kali ini dia lebih kepada genetik kamu. So ini adalah bab-bab yang kamu akan kerap kali dengar lah. Okay, so untuk 4.1 kita mengenali konsep perwarisan berdasarkan eksperimen Mendel. Okay, first thing yang cikgu mau bagi tahu kamu adalah zaman dahulu bab-bab pewarisan ni tiada yang orang kaji, tetapi ada satu orang father, kalau non muslim dia tahulah kan, father itu paderi kan. Ada seorang father ni, dia merupakan paderi dan at the same time dia juga merupakan ahli zoologis lah. Okay, dan apa dia suka buat? Dia suka buat banyak eksperimen tentang zoologi. And one of them is about this kind of eksperimen lah, iaitu perwarisan. Okay, nama father ini adalah Mendel. That's why eksperimen ni kita panggil eksperimen Mendel, sebab dia adalah orang pertama yang mengkaji tentang bab-bab perwarisan. Okay, alright. Macam kamu bacalah daripada atas, apabila persenyawaan berlaku antara dua gamet, ovum dan sperma, akan terhasillah zygot, dan jadi zygot ini akan berkembang dan maka membentuklah satu organisma, iaitu anaklah baby. So dari segi sifat dan ciri-ciri anak dia dapat daripada bapa mama dia lah. Okay, turun-temurun daripada generasi ke generasi lain. Dan mengapa pula ciri anak ini berbeza daripada ibu bapa? Ibu bapa, kenapa dia berbeza? Sebab biarpun dia datang daripada ibu bapa, tetapi macam cikgu cakapkan, berlaku pindah silang dalam meiosis. So variasi itu sangat banyak. Okay, alright. Pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak daripada generasi ke generasi lain dikenali sebagai perwarisan. Inilah perwarisan lah. Okay, bidang kajian pewarisan ni, bidangnya adalah kita panggil bidang genetik. Okay, sebab kita mengkaji tentang jin seseorang. Ciri-ciri ialah satu faktor yang diwariskan daripada ibu bapa kamu ke kamu lah. Contohnya ciri-ciri ketinggian, ciri-ciri warna mata, ciri-ciri apa lagi, bentuk muka, kumpulan darah. Itu adalah ciri-ciri fizikal lah. Okay, setiap ciri ni mempunyai trait dia. Okay, sebagai contoh, ciri kumpulan darah mempunyai trait kumpulan A, B dan O. Ciri ketinggian pula, traitnya boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Okay, contoh lain lagi, ciri macam kalau tengok jadual ni, ciri-ciri bagi warna, trait dia boleh jadi putih ataupun merah. Kalau kuku, ciri-ciri kuku adalah ciri untuk kuku, dia mempunyai 2 trait, satu kuku cawan atau kuku gelas kan. Okay, apa lagi? Contoh hidung, ciri-ciri hidung mempunyai trait yang iaitu trait hidung mancung ataupun hidung kemek. Begitulah dia. Okay, alright. Okay, kajian genetik bermula daripada inilah bernama Gregor Mendel, iaitu seorang paderi, dan dia mengkaji tentang perwarisan dengan menggunakan kacang pi. Kacang pi lah. Okay, kacang pi, yang iaitu nama spesifiknya adalah Pisum sativum. Okay, alright, bla bla bla, dan dia dikenali sebagai bapa genetik. Kenapa bapa genetik dia? Sebab dia adalah orang pertama yang mengenali tentang genetik. Okay, so apa yang dia buat? Okay, untuk pengetahuan kamu, kacang pi
Okay, dia kalau kamu tengok ciri-ciri warna dia, warna ni, dia ada warna biji kacangnya tu, dia ada 2 thread, satu kuning, satu hijau. Okay, kalau dari segi bentuk biji benih, ada yang bulat, ada yang berkedut. Okay, kalau dari segi ciri warna pot dia, warna lenggai dia, thread dia ada 2, satu hijau, satu kuning. Okay, warna bunga pun dia ada 2 thread, satu ungu dan satu putih. Kalau kamu tengok sini, kedudukan bunga sama ada axial, thread axial ataupun thread terminal. Ketinggian pokok sama ada threadnya tinggi atau threadnya rendah. Okay, so itu adalah kacang pea. So apa yang dia buat? Okay, kalau kamu tengok di sini, alright, inilah ceritanya. Okay, cikgu mohon kamu please baca dan pahamilah. Okay, apa yang dia buat? Dia kawinkan, atau perkataan lain, dia kacukkan. Okay, dia kacukkan pokok kacang pea yang mana baka tulen dia adalah tinggi, dan juga kacang pea yang baka tulennya adalah rendah. Maksudnya yang memang baka kacang pea tu satu yang memang tinggi, betul-betul tinggi. Okay, satu lagi yang memang betul-betul rendah, tulen yang rendah. Okay, so dia pun buatlah kacukan. So apa jadi? Semua anak benih yang terhasil ditanam dan grade ketinggian pokok generasi filial pertama direkod. Beliau mendapati anak pokok semua adalah tinggi. Okey, kalau kamu tengok di sini, kita tengok dulu sini. Okey, ini yang baka tinggi, baka tulen tinggi, ini baka tulen rendah. Okey, so bila dia kacukkan, dia mendapat, bila dia kawinkan, apa jadi? Dia mendapat satu generasi ataupun anak dia lah, yang mana semua dia dapat tinggi, anak-anak dia semua tinggi, tiada yang ikut dengan yang rendah. Okey, anak pertama ini dipanggil sebagai generasi filial pertama, iaitu F1. Okey, itu adalah generasi filial pertama. Macam ibu bapa kamu, ini adalah bapa, ini adalah ibu. Bila dorang kahwin, dorang berkahwin bersenyawa, mendapat kamu kan, dapat kamu. Kamu adalah generasi filial pertama, F1. Okay, alright. So, sekejap ya. Okay, menurut Mendel, trait tinggi adalah sifat dominan. Okay, iaitu trait yang menindas kesan trait rendah. Trait rendah dinamakan recessive. Trait ini tidak kelihatan walaupun wujud pada induk asal. Maksudnya di sini adalah, okay, alright, kalau kamu tengok di sini, okay, kalau kamu tengok di sini, induk dia tinggi lawan rendah. In the end, anak pertama dia anak generasi pertama dia yang tumbuh, semua tinggi. Semua tinggi. Maksudnya, trait yang dominan, okay, trait yang dominan maksudnya trait yang kuat adalah jin si tinggi ini. Okay, itu adalah dipanggil sebagai trait yang dominan. This one, trait dominan yang mana trait yang dapat tindas kesan trait yang tidak kuat. Okay, tapi yang rendah ini rupanya dia adalah trait recessive. Maksud trait recessive adalah trait yang tidak kuat. Okay, dia tidak kuat untuk berlawan dengan trait yang dominan. Okay, so maksudnya yang tinggi adalah dominan, trait yang dominan. Rendah adalah trait yang recessive. Okay, alright. Okay, sebagai contoh, okay, sebagai contoh, okay, contohlah, cikgu, bapa mamak cikgu, bapa cikgu tinggi, mamak cikgu rendah. Okay, mamak cikgu rendah. Cikgu nak tahu siapa yang dominan antara bapa dengan mamak cikgu, siapa yang trait dominan, siapa trait recessive. Cikgu nak tahu. Tapi bila bapa mamak cikgu berkahwin, dapatlah 5 orang anak, dan daripada 5 itu cikgu dapati ada 4 yang tinggi, 1 rendah. 4 tinggi, 1 rendah. Bila 4 tinggi, 1 rendah, di situ cikgu sudah tahu. Oh, maksudnya trait tinggi ini adalah dominan sebab dia lebih banyak, dia lebih kuat dan anak-anak banyak yang tinggi. Maksudnya trait bapa cikgu yang tinggi itu adalah trait dominan. Mamak cikgu yang rendah itu satu orang saja kan anak yang dapat trait rendah kan, maksudnya dia adalah trait yang recessive. Okay, alright. Okay, so ini adalah generasi filial yang pertama. Okay, alright.
Daripada generasi, tengok yang muka yang perenggan sini ya. Apabila anak-anak generasi filial pertama ini dia kacukkan sesama sendiri biji benih yang terhasil ditanam, maka terhasillah generasi filial kedua. Okey, maksudnya bila dia sudah dapat anak-anak sini generasi filial pertama, okey, Mendel ni apa dia buat, dia kacukkan lagi di antara sendiri dorang, di antara anak-anak ni. Kan ada 1, 2, 3 ada banyak anak tumbuh-tumbuhan kan. Jadi dia kacukkan sesama dorang. Okey, dia kacukkan sesama dorang, maka lahir lagi satu generasi yang dipanggil sebagai generasi filial kedua. Maksudnya generasi yang kedua lah. Okey, sebagai contoh, bapa mama kamu tadi adalah induk. Dapat kamu adalah generasi filial pertama. Lepas tu kamu kahwin lagi dengan adik-beradik kamu. Contohlah, ini bak kata persamaan lah. Kamu kahwin lagi dengan adik-beradik kamu. Kahwin-kahwin, kamu dapatlah satu anak. Okey, anak itu adalah generasi filial kedua. Okey. Alright, generasi filial kedua direkodkan. Bila Mendel ni dia sudah kacukkan anak adik-beradik tadi tu, dia dapati daripada 1064 pokok yang tumbuh, 787 adalah tinggi dan yang selebihnya adalah rendah. Okey. So bila yang tinggi di banyak, yang rendah ini sedikit, kita boleh buat nisbah lah. Nisbah ketinggian adalah 3:1. Kita perkecilkan. Cikgu harap ni kamu tahu lah matematik ah. Kamu pandai main-main dengan nisbah. Okey. So dapatlah nisbah 3 tinggi 1 rendah. Okey. Okey. Kacukan ni ditunjukkan dalam rajah 5.2. Alright. So kalau kamu tengok di sini, okey, bila mereka yang ini kahwin sesama sendiri, adik-beradiknya, dia dapat daripada 1064 pokok kan, 787 yang tinggi dan selebihnya rendah. Jadi bila dia tukarkan kepada nisbah, dia dapatlah 3 tinggi 1 rendah. Okey, so in percentage-nya adalah in 100 percentage. 3 lawan 1, 3 adalah 75% lah. 1 adalah 25%. Yang ini cikgu dah boleh bantu kamu. Ini you must know the mathematically lah. Sebab yang ini memang matematik punya nisbah. Kamu kena tahu sendiri cara kira dia. Okay. Alright. So kalau contoh anak yang dia lahir adalah 2 tinggi 2 rendah, which means peratusnya adalah 50% tinggi 50% rendah. Yang ini 3 dengan 1 kan. So kamu convert lah, pergi 100% berapa dapat. Okay. Alright. So dalam generasi filial kedua, dalam generasi filial yang kedua, pokok trait rendah muncul sebanyak 25% sahaja daripada keseluruhan. Kacukan ini dipanggil sebagai perwarisan monohybrid. Okey. Kenapa monohybrid? Sebab dia melibatkan satu ciri sahaja. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengok hanya satu ciri sahaja, iaitu ciri ketinggian saja kita tengok. Betul kan? Okay, so dia dipanggil sebagai monohybrid. Alright. So, Mendel menyatakan bahawa faktor genetik ialah faktor yang mengawal trait sesuatu ciri yang diwariskan daripada generasi lah. Faktor ini kemudiannya dipanggil sebagai gen. Inilah gen kamu. Gen ini terdiri daripada sepasang alel. Alel terletak pada lokus tertentu pada kromosom. Okey, maksudnya ini adalah kromosom kamu. Okey, ini kromosom kamu, this one. So, di kromosom kamu itu dia ada bahagian-bahagian tertentu yang menentukan ciri-ciri kamu. Okey. Sebagai contoh, kalau kamu tengok di sini yang di dalam gambar rajah 5.3 ini, alel yang T dia buat ini, okey. Kalau satu ini berada di sini, pasangan contohlah alel ini memegang ciri-ciri ketinggian kamu, ketinggian tinggi atau rendah. Okey. Jadinya dia wajib berpasangan. So alel ini pasangannya adalah di sebelah sini juga satu baris, satu lokus dengan yang sebelah. So kiranya satu ini baris di sini adalah untuk ciri-ciri ketinggian. Mungkin di sini boleh juga alel untuk di sini. Ini T kan, mungkin cikgu pakai K lah. K alel di sini dengan di sini untuk menentukan kedua-dua ni, untuk menentukan ciri-ciri, contoh hidung mancung kah, hidung kemek. Macam itulah. Yang penting dia berada di satu baris yang sama, iaitu satu lokus yang sama. Okay. Alright. So
So yang inilah yang kamu kena tahu. Apa yang Mendel buat, apa yang dia cuba lakukan dan apa hasilnya. Ini yang kamu kena tahulah untuk yang bahagian ini. Okay. Next. Okay. Sekarang kamu sudah tahu. Alel trait yang tinggi adalah dominan. Okay. Yang tinggi ya. Yang tinggi. Ini masih dalam pokok pi ya. Kacang pi tadi ya. Okay. Kamu tahu sudah. Untuk kacang pi yang tinggi dia adalah dominan. Yang rendah adalah recessive. So kita boleh kasih labelkan dia dengan menggunakan huruf. Okay. Sebab kita susahkan kita mau tengok, mau kasih banding bezakan. Benda ni kan genetik berkaitan dengan benda-benda kecil. Jadi apa Mendel buat? Dia gunakan trait tinggi yang dominan dengan huruf besar. Huruf besar. Tak kisahlah kamu buat trait hidung kemek kah, hidung apakah, yang penting kalau dia dominan kita menggunakan huruf besar. Kalau alel untuk trait yang recessive, sebagai contoh untuk pokok kacang pi ini trait rendah adalah recessive kan, so kita menggunakan huruf kecil. Okay, huruf kecil. Di sini kamu kena ingat untuk satu ciri-ciri kamu hanya perlu pilih satu abjad sahaja. Jadi bila kamu tahu yang ini dominan, ini recessive, so yang dominan kamu buatlah huruf besar, yang recessive kamu buat huruf kecil. So kamu di situ kamu tahu apa ciri-ciri yang dominan dan recessive. Okey, maka induk pokok baka tulen mempunyai dua alel yang sama, T besar. Okey. Kalau kamu perasan tadi induk kita menggunakan baka tulen tinggi dengan baka tulen rendah. Maksudnya kalau perkataan tulen maksudnya tinggi dominan kan. So kita pakai T besar. Wajib T besar. Okey, kalau tulen lah, kalau tulen. Tapi untuk baka yang recessive, dan tulen, kita menggunakan T kecil. Kenapa? Cikgu kenapa huruf kecil? Sebab dia recessive. Cikgu kenapa mesti 2 kali? Dia wajib 2 kali ditulis. Boleh faham ah? Alright. Okey, kalau kamu tengok, maka induk pokok baka tulen yang mempunyai dua alel sama, untuk tinggi T besar, untuk yang rendah T kecil lah. Okey, semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis. Kamu masih ingat kan? Kromosom homolog ni macam ni, bila ini satu kromosom, ini satu kromosom kembar dia. Ingat kan? Ini kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey. Alright. Semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis menghasilkan gamet yang mempunyai satu alel sahaja, iaitu T besar daripada baka tinggi dan T kecil daripada baka yang rendah. Okey. Senang ceritanya lah di sini ya. Teacher kasih permudahkan. Okey. Kalau kamu tengok di sini, ini kita tengok yang induk tadi ya, yang baka tulen tadi, ini dan ini. T besar, T kecil. Okey. Bila kita berlakunya persenyawaan, meiosis pun terhasil kan. Meiosis pun terjadi apa semua. Jadi, once meiosis itu memisahkan kromosom homolog, dia akan menyebabkan satu sel dapat T besar, satu sel lagi dapat T besar. Yang ini terpisah lah. Okay, ini terpisah. So, satu T ni belah sini, jalan masuk sini. Satu T lagi ke sini. Okay. Sama juga dengan T yang rendah. Okay, yang T rendah ni, bila meiosis berlaku menghasilkan dua kan. Dua dahulu. Okay. Dia akan jadi satu T kecil. Allah Akbar. Satu T kecil dan satu lagi T kecil sini. So, maksudnya kita ada dua T kecil. Okey. T besar sini, T besar sini, T kecil sini. Cuba cikgu try kasih lukiskan yang bagus-bagus sikit lah supaya kamu lebih mudah nampak macam apa cikgu lukis ni. Okey. Ingat, ini adalah kita punya genetik induk. Bila berlakunya meiosis, diorang akan berpisah. Satu turun ke sini. Okey, satu lagi akan ada satu lagi macam tu juga T bulat. Okey. Dan sama juga T ni akan berpisah. Satu di sini, satu ke sini, satu lagi akan ada lagi T kecil. Okey, kamu akan dapat macam ni lah.
Okey. Bila berlakunya persenyawaan, sudah tentu anaknya semua dapat T besar T kecil. Okey, T besar T kecil, T besar T kecil. So semua pun dapat, sebab tu anak dia dapat semua tinggi. Semua tinggi. Tengok, semua anak dia dapat tinggi. Sebab semua anak genetik yang dia dapat adalah T besar dan T kecil. Okey. Cikgu, kenapa T besar T kecil masih dia tetap menggunakan trait yang tinggi, padahal ada juga trait resesif situ kan? Okey. Cikgu kasih ingat kamu, jika ada T besar datang, biarpun dia berganding dengan T kecil macam begini, dia tetap menghasilkan satu generasi yang dominan. Okey. Kamu akan tetap nampak dia adalah dominan, bukan resesif. Kalau T besar, of course dah tinggi kan. Kalau T besar, T kecil, dia tetap juga tinggi. Sebab apa? Sebab T ini menang. Dia tidak dapat, yang T kecil ni tidak dapat lawan T besar. So, dia tetap, anak ni nanti akan dapat tinggi juga. Okay? Kecuali kalau dia buat T kecil macam ni, barulah dia akan nampaklah resesif, iaitu pokok tu pun rendah. Okay. Ini adalah fenotip. Alright, sekejap tu Cikgu padam dulu. Okey, semua sudah tahu yang ini kan? Okey. Macam cikgu cakap, bila berlaku persenyawaan, dia akan dapat yang macam ni lah, yang ini punya. T besar, T kecil semua. Okey. T ini, okey, ini adalah kita panggil sebagai genotip F1 ataupun permudahnya adalah gene 1. Gene untuk F1, iaitu filial pertama, generasi pertama, genetik filial pertama. Okey, so apa ciri-cirinya? T besar, T kecil, tinggi lah kan, tinggi semua. So ini adalah fenotip F1. Okey, nama dia lah. Ini adalah satu benda yang sama, cuma kita asingkan. Yang ini kan dari segi genetik, so ini adalah genotip F1. Yang ini adalah fizikal yang kita nampak dari luaran, kacamata luaran kita. So dia adalah fenotip F1. Sebagai cikgu, sebagai contoh cikgu daripada bapa cikgu tinggi, mamak cikgu rendah. Cikgu rendah kan? Bila cikgu rendah, maksudnya cikgunya adalah trait yang resesif. So bila cikgu trait resesif, okey, bila cikgu trait resesif, maksudnya cikgu punya genotip F1 adalah T kecil. Fenotip F1 cikgu adalah rendah. Fenotip. Okey, kenapa cikgu cakap fenotip F1 cikgu rendah? Sebab F, kamu tengok F, perkataan F itu adalah tertentu bermaksud fizikal, dia lah yang kamu nampak di luarnya, dari luaran, okey? Alright. Itu adalah generasi yang pertama, iaitu F1. Okay, ingat balik F1. Masuk pula kepada kacukan generasi F1 yang macam cikgu cakap tadi. Bila hasilnya adik-beradik yang ramai apa semua daripada generasi pertama, Mendel apa dia buat? Dia kasih kacukan lagi sesama adik-beradik diorang. Dan tadi semua dapat T besar, T kecil kan? Okay, so T besar, T kecil ini dia kahwin lagi antara satu sama lain. Dia kahwinkan. Ini adalah fenotip F1, tinggi. Genotip F1, T besar, T kecil, T besar, T kecil. So bila berlakunya meiosis, okay, dia menghasilkan dua sel. Okay, dua sel. Sebenarnya 4 lah kan, tapi yang ini dia kasih tunjuk 2 sahaja. 2 sel. So terpisahlah T besar, T kecil ni terpisah. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Okay. Alright. So ini adalah gamet kamu. Ini adalah gamet kacang pis tadi. So bila dia bersenyawa, akhirnya dia pun dapatlah genotip generasi kedua. T besar, T besar 1, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Maksudnya 2, T kecil, 1. Okay, itu kamu dapat. Macam mana kamu boleh dapat semua ni? Kamu tengok. Senang cerita. Kamu mula daripada yang sini dulu. Kacukan ini dengan yang sini. Jangan kacukan ini dengan yang ini. Sebab ini datang daripada individu yang sama. Okay. Okey, kacukan yang ini dengan yang ini. Okey, dapatlah T besar. Lepas tu yang ini belum kacuk lagi kan? So yang ini kacuk dengan yang ini, dapatlah T besar, T kecil. Okey, next. Lepas tu habis yang ini kan, dia sudah gabung dengan 2 ni. So buat yang ini lagi.
Yang ini dia gabung dengan yang sini dapatlah T besar T kecil. Di sini gabung dengan sini dapatlah T kecil T kecil. Okey. Bila kamu sudah dapat buat semua ini, okey, kamu dapatlah generasi kedua iaitu genotip F2. Yang mana kamu dapat inilah yang kamu nampak benda ni, ini dan juga ini. Itu adalah genotip F2. Fenotip dia pula adalah yang ini semua adalah tinggi. Macam cikgu cakap T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Dia adalah tinggi. So maksudnya kita dapat 3 tinggi. Yang ini tetaplah rendah kan sebab tiada huruf besar. So dia adalah 1 rendah. So nisbahnya adalah 3 nisbah 1. Boleh faham kelas? I'm hoping you guys understand lah. Lepas ni mungkin cikgu akan buat dalam kertas pula lah supaya kamu lebih nampak pergerakan dia. Okay. So siaplah yang itu. Kamu akan dapatlah kacukan dua generasi lah. Generasi pertama F1 dengan generasi kedua, okay, F2. Okay, berdasarkan Allah Akbar. Berdasarkan daripada mana sudah? Berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah dijalankan, Mendel telah buat rumusan bahawa untuk perwarisan monohybrid sajalah. Okay, kita belum masuk dihybrid lagi, baru monohybrid. Mendel dapati bahawa perwarisan monohybrid adalah perwarisan satu trait yang dimana ditentukan oleh faktor yang disebut sebagai genetik. Okay. Setiap ciri dia dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang alel. Yang tadi kamu buat T besar, T besar, T kecil, T kecil. Tu sepasang alel lah tu. Dan hanya satu alel daripada pasangan ini berada dalam gamet. Persenyawaan yang berlaku adalah secara rawak. Okay. Kombinasi genotip yang homozygot dominan menunjukkan ciri dominan, manakala homozygot resesif menunjukkan resesif. Okay. Cikgu lupa mau kasih ingat kamu. Okay. Kalau T besar, ini adalah dominan kan? Tapi perkataan baru kamu kena tahu adalah ini dipanggil sebagai homozygot dominant. Homozygot dominant. Ini nama dia, homozygot dominant. Kalau T besar, okey, belum lagi. Kalau T kecil, dia adalah homo juga. Sebab apa homo? Sebab homo adalah bermaksud sama. Tengok di sini dalam bantuan bahasa, homo bermaksud sama. Memandangkan dia huruf kecil, huruf besar. So sama juga homozygot, tetapi dia adalah resesif. Sebab arti kecil resesif kan. Okay. Next, bila kamu dapat genotip yang T besar, T kecil, ni tidak sama sudah kan. So kita tidak boleh pakai homozygot. So kita pakailah perkataan ini, iaitu heterozygot. Sama ada dominan atau resesif, dia mana-manalah sebab akhirnya dia akan menunjukkan juga fenotip dominan kan. So nama dia adalah heterozygot. Okay. So kamu kena ingat kalau homozygot untuk huruf besar, huruf kecil. Hetero untuk huruf besar dan huruf kecil. Okay. Alright, kalau kamu tengok sini, persamaan yang berlaku adalah secara rawak. Jadi kombinasi itu boleh menunjukkan homozygot resesif, yang mana menunjukkan resesif, homozygot dominan yang menunjukkan ciri-ciri dominan, dan heterozygot. Heterozygot ni biarpun ada huruf kecil, huruf besar tetap menang. Jadi dia dipanggil sebagai dominan juga. Okey. Terdapat trait yang tidak ditunjukkan dalam satu generasi tapi muncul dalam generasi yang berikutnya. Ini susah cikgu mau cakap lah. Ini lebih kepada dalam bab-bab perkahwinan manusia baru kita nampak. Okey. Jadi, apa yang kamu belajar ini ialah dipanggil sebagai hukum segregasi. Hukum Mendel yang pertama. Ini hukum Mendel pertama lah, iaitu hukum segregasi. Yang mana ciri sesuatu organisme dia dikawal oleh sepasang alel. Hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan dalam gamet. Okey. Okey. Itu adalah yang ini yang ditulis ini adalah hukum Mendel pertama, iaitu hukum segregasi. Okey. So, kalau kamu tengok di sini dia ada macam istilah-istilah kan, ada gen, ada alel dominan, alel recessive, phenotype, genotype, homozygot, heterozygot. This one is you guys should read lah.
Okay. Itu adalah monohybrid. So for monohybrid, cikgu rasa cikgu akan stopkan di sini dulu. Okay, sebab cikgu tidak mau bagi kamu rasa terlampau push sebab ini pun sudah 29 minit. So cikgu akan stop dulu. Next cikgu akan sambung ke perwarisan dihybrid.